نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saya muliakan ahli jawatan kuasa surau Al-Murambitin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita dengan sering melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Puji dan syukur kepada Allah di atas segala sesuatu. Jadi hari ini tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita berada pada 6 Rabiul Akhir, 6 Rabiul Akhir. Kalau tak silaplah 6. Okey, jadi bersamaan dengan 1 November. Jadi tak lama dah kita nak pilihan raya ni tuan-tuan. Oh, nak raya ke? Pilihan raya kan, macam hari raya juga. Sibuklah kita kan. Okey. Tapi tak apa, insya-Allah. Cumanya pilihan raya ni dia macam sebenarnya bukanlah kita memilih pemimpin ke apa sangat. Sebenarnya kita memilih orang yang nak kerja untuk kita sebenarnya. Kita macam cari pekerja tuan-tuan. Cuma pekerja ni gaji puluh-puluh ribu lah kan. Wakil kita untuk DUN sekian kan, parlimen sekian gaji puluh-puluh ribu, banyak kan. Jadi tapi asasnya kita cari orang yang nak tolong uruskan urusan kita, kehidupan kita, masalah kita, dunia dan juga akhirat. Kita pilihlah orang yang selayaknya. Tapi asasnya diajar di dalam Al-Quran untuk pilih orang ni tuan-tuan. Ada asasnya dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas. Asas je, dia tak ada cakap parti apa, tak ada. Saya tahu tuan undi apa pun saya tahu mana. Tapi asas dia apa? Dalam surah Al-Qasas, ketika mana Nabi Musa tolong 2 orang perempuan. Dia nampak 2 orang perempuan di sebuah kawasan yang ada air di Madian. Dia nampak perempuan ni tazudan, dia ni tarik dengan binatang ternakan dia. Binatang ternakan dia nak pergi ke air tu, dia tarik ke belakang. Binatang tu nak pergi, memanglah binatang nampak air nak minum lah, tengah panas kan, dia nak minum, jadi dia tarik. Lepas tu Nabi Musa nampak, dia tanya kepada perempuan ini, dia kata, ma khatbukuma, korang berdua ni kenapa kan? Lalu dia cakap, kami takkan bagi binatang ni makan sehinggalah orang-orang lain ni, ramai lelaki lah kan, dia perempuan, jadi yang bagi minum tu pengembala ni biasa lelaki. Jadi dia kata, tunggu lelaki ni balik baru kami bagi minum. Lalu Nabi Musa pun ambil binatang dia orang dan bawa pergi minum kan. Tak adalah dia nak tunggu orang tu sampai balik, jadi bawa kan, bagi minum. Lepas tu dah sudah dia bagi balik binatang dan dia duduk bawah pokok. Okey, lepas tu perempuan tu balik jumpa ayah dia. 2 orang perempuan ni berkata, salah seorang daripada mereka, dia kata, ya abatistajirhu, wahai bapakku, wahai bapak aku, apa ni, upahlah dia. Nak beritahu tadi, upah, kita nak lantik orang kan. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Upah dia, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita bagi upah ini ada 2 kategori. Apa dia? Al-qawi, yang berkemampuan. Qawi ni, tengoklah bidang apa yang dia nak tolong kita. Kalau nak beri binatang ternakan, maknanya dia kena physically kuat. Tapi kalau nak uruskan masalah ni, perlukan memikir, kita pilihlah orang yang cerdik, orang yang boleh uruskan kan. Yang tu orang yang ada kemampuan. Itu al-qawi. Yang kedua al-amin, yang amanah kan. Bukan kerja nak sakau lah, contohlah. Tuan guna dengar perkataan sakau nak tergolak kan. Jadi kita bukan pilih yang tu. Kita pilih orang, at least kita pilih orang yang berkemampuan dan amanah. Dan juga bukan dia namakan diri dia amanah pun belum tentu lagi kan. Dia namakan diri dia amanah pun belum tentu lagi. Kita hanya pilih amanah, jujurnya dia. Tuan-tuan Ini umum. Mana-mana
yang kita nak pilih. Itu tanggungjawab kita. Lepas tu ada satu budaya yang tak elok lagi, iaitu apa? Yang kita bayar duit minyak kadang-kadang kan. Sedangkan mengundi ni adalah tanggungjawab sebenar. Jadi ada parti-parti tertentu, tak kisahlah mana-mana parti, saya tak cakap mana-mana. Esok ada parti yang dah kaya, dia pula buat kerja ni. Kan? Tapi jangan kita buat. Maknanya itu macam mirip kepada rasuah. Dia cuba bagi duit minyak, kan? Dia cuba nak beli orang. Kan? Jadi tak tersuruh anak kita balik. Kau balik ngundi. Tak ada duit minyak kau, tak ada. Ini tanggungjawab kau. Macam mana kau tanggungjawab kau balik tengok mak ayah, kau balik ngundi. Tanggungjawab kau. Kita ajar anak-anak kita, tuan-tuan, insya-Allah. Baik, itu tentang sedikit mukadimah tentang politik. Politik kan. Saya sebenarnya terkejut juga, hebat tuan-tuan ni, sebab sekarang ni bukan orang tak dengar dah kuliah agama ni. Orang dengar kuliah politik lah sekarang kan. Malam-malam buka politik. Siapa malam ni cakap ni kan, kita nak dengar. Tapi kita ni biasanya kita akan dengar apa yang parti kita ya. Kita tak dengar parti orang lah. Kita nak menguatkan semangat kita dengar parti kita. Tapi itu tak bagus sebenarnya. Kita kena dengar orang lain punya hujah. Wa basyiril ibad. Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku, Allah Taala kata. Alladzina yastami'una alqaul, yang mendengar pendapat, yang mendengar cakap. Dia dengar semua orang. Fayattabi'una ahsanah. Lalu dia pilih, dia ikut yang terbaik. Kan, jadi kita tak nak, kita dah pilih yang tu, kita nak dengar yang tu je. Itu dinamakan ekstrim, ta'assub, yang dibenci di dalam agama sebenarnya, tuan-tuan. Sebab tu ada orang, ini bukan berlaku kepada orang-orang awam punya, tak, ustaz-ustaz pun, orang-orang atas pun sama ya. Sebab tu dia bila dah belajar, dulu dia belajar fiqh madhab asy-Syafi'i. Jadi dia balik ini, dia tak mau dengar dah qaul lain, dia nak dengar madhab tu je. Itu dia akan jadi ekstrim lah, sebab dia latih diri dia macam tu. Dia tak dengar apa yang Allah Ta'ala suruh. Dengar cakap, dengar pendapat, pilih yang terbaik. Fayattabi'una ahsanah. Okey tuan-tuan, jadi kita sambung kita punya kuliah ni. Kita punya kuliah adalah kuliah akidah, kuliah akidah. Bagaimana kita memahami akidah. Akidah ni biasanya dia tak ada praktikal. Kalau kita belajar ilmu akidah ni, dia tak ada praktikal. Dia betul-betul otak aja, intellectual exercise otak macam mana dia faham macam ni, macam mana dia faham macam ni kan. Dia tak ada balik ni kita nak beramal apa, tak ada kan. Dan Al-Quran pun tuan-tuan sebenarnya itulah Al-Quran. Dia bukan semua ustaz ni ajar apa ni kan, tak ada bondo yang saya balik boleh amal. Memang kadang-kadang Quran pun tak ada, dia bagi tahu, dan ada bondo yang kita disuruh buat, dan ada benda yang kita diajak berfikir kan. Afala ta'qilun, tidakkah engkau berfikir kan. Allah Ta'ala nak betulkan cara fikir je. Jadi akidah ni yang kita belajar ni, yang itulah nak betulkan cara kita berfikir. Sebab bila kita ubah cara kita berfikir, kita akan ubah sebahagian daripada kehidupan kita. Baik, jadi kita dah sampai Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah ni, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Kita dah sampai pada matan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Ada 4 perkara. Kita beriman seperti mana Allah Ta'ala sifatkan diri dia di dalam Al-Quran, dan seperti mana Rasulullah sifatkan Allah Ta'ala, tanpa kita tahrif. Yang pertama, tahrif ni kita ubah kan. Kita dah syarah hari tu. Ta'til, ta'til maknanya kita tolak ataupun kita cancel, tak maulah baca ni kan. Kita tak mau pakai ni sebab kita tak boleh faham, jadi kita tolak yang tu juga jangan kita buat. Yang ketiga, takyif, kita membagaimanakan kan. Macam mana Allah Ta'ala buat sini, macam ni kau tengok ni, cuba kau fikir macam mana ni Allah Ta'ala ni. Kita tak boleh membagaimanakan Allah Ta'ala. Okey, dan yang keempat yang kita nak masuk hari ni, dan juga bukan tamsil. Tamsil. Okey, tamsil ni muka surat berapa ni? 90. Tanpa tamsil. Jangan kita tamsilkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman. Macam mana dia kata kita beriman. Jangan kita tamsil. Apa itu tamsil? Tamsil ini kita buat contoh, memisalkan. Contohnya dia tulis kat sini. Contohnya, aku memiliki
pena yang bentuknya begini dan begini, yakni jika engkau sertakan dengan menyebut pena yang lain semisal dengannya, maka itu adalah tamsil. Aku ada pen macam ni. Kita cakap pen tu dia punya belakang warna biru, depan warna hijau contoh. Lepas tu kita tak cukup dengan macam tu, kita cakap macam ni lah, macam pen yang tu lah, kilometriko tu, contoh macam tu. Jadi kita memisalkan pen tu. Yang tu maksud memisalkan. Contoh yang lain, kalau ada orang tanya macam mana dia datang, dia datang naik kereta. Okey, itu kita baru membagaimanakan dia datang naik kereta. Tamsil ni dia datang naik kereta macam aku. Kereta aku ni nampak? Dia naik kereta ni macam kereta aku ni lah. Yang tu kita memisalkan. Kita memisalkan. Jadi kita beriman tanpa memisalkan. Okey. Okay, jadi kalau Allah Ta'ala kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hidup, dia hidup. Jangan kata Allah Ta'ala hidup macam mana aku, macam mana aku hidup ni, macam tu lah Allah Ta'ala hidup. Tak. Kita dah sebut juga, hidup kita dengan hidup Allah tak sama. Allah hidupnya mutlak, hidup kita sementara sahaja. Ada permulaan. Allah Ta'ala ada permulaan ke hidupnya? Tak ada permulaan. Dia azali, azali, iaitu awal. Dia yang pertama. Azali ni maknanya tidak ada permulaan. Okay, dan Allah Ta'ala tidak ada pengakhiran. Hidup kita akan berakhir. Okay, sebagaimana pilihan raya juga akan berakhir. Belum masuk juga politik. Okay. Okay, jadi apa-apa yang lain-lain sama juga. Kalau kita Allah Ta'ala melihat, kita juga melihat. Tetapi pandangan Allah Ta'ala melihat itu tentulah tak sama dengan kita, sebab pandangan kita terbatas. Sampai ujung tu yang nampak. Pandangan Allah Ta'ala lebih daripada tu. Baik. Dalam hal ni Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki dalil-dalil naqli dan aqli. Tengok yang bawah muka surat 90 tu, yang terjemahan Indon ni lah. Dalil naqli, apa bukti Allah kita sekarang ni tengah berhujah. Jangan kita beriman dengan Allah dan kita memisalkan Allah Ta'ala. Apa hujahnya dari segi naqli, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ayat ini secara jelas menafikan tamsil. Jadi ayat ni jelas. Ini ayat ni kalau kita kata kita beriman dengan Allah Ta'ala, jangan tamsil. Orang tanya macam mana, apa bukti dia? Ini bukti dia. Allah itu tidak ada yang serupa dengan dia. Jangan kita serupa apa pun dengan Allah Ta'ala, zatnya ataupun sifatnya. Macam mana zat Allah Ta'ala tu, tangan dia macam mana, tak ada serupa. Sifat dia pun sama. Sifat yang saya sebut tadi lah, pandangnya, dengarnya, tentulah tak sama dengan kita. Okey, apa lagi jadi dalil tadi, dalil pun dalam Al-Quran ada dua jenis dalil. Nak beritahu Allah Ta'ala ni tak sama dengan kita, ada dua jenis dalil. Yang pertama, dalil yang dipanggil dalil khabari, dan satu lagi dalil talabi, insya'i. Ayat dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, ayat dia ada dua jenis. Satu dipanggil khabari, satu panggil insya'i. Khabari ni berbentuk maklumat, berbentuk maklumat. Contoh kita beritahu ada polis dekat depan tu, ada polis, itu maklumat, itu ayat jenis maklumat. Satu lagi, saya rasa sedih, ataupun harapnya pilihan raya kali ni kita menang lah. Okey, satu ada polis dekat depan tu, satu lagi harapnya pilihan raya ni kita menang lah, kan? Yang tu maklumat. Yang kedua tu maklumat ke? Harapnya pilihan raya ni kita menang, itu maklumat ke? Itu bukan maklumat, itu macam emosi kita. Kita nak apa? Kita nak tawakal. Kita nak express je perasaan kita. Satu berbentuk maklumat, satu berbentuk perasaan. Jadi ayat dalam bahasa Arab ni ada dua jenis, khabari, insya'i. Okay. So dalil yang nak bagi tahu tentang Allah Ta'ala itu tak sama dengan apa-apa, ada bentuk khabari, information, dan satu lagi berbentuk emotional tadi. Emotional, sama ada dia bukan emotional insya'i ni, dia bukan maklumat lah, kan? Sama ada orang kata jangan pergi sana,
Itu juga termasuk dalam insya'i. Sebab dia bukan maklumat, dia adalah suruhan. Jadi itu insya'i. So insya'i ni pula terbahagi kepada talabi dan ghair talabi, kan? Talabi dengan ghair talabi. Talabi ni yang mendosak, ghair talabi ni tak mendosak. Jadi dia ada inilah. Okey, jadi yang khabari ni, maklumat ni, laisa kamitslihi syai' itu adalah jumlah apa? Allah Taala tidak serupa dengan sesuatu. Itu khabari ke insya'i, tuan-tuan? Rasa-rasa Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu. Dia adalah information ke dia emotional, emosi? Information, itu adalah info, itu adalah maklumat. Okey. Dan ada juga bentuk yang kedua, iaitu berbentuk insya'i ni tadi. Okey. Contoh yang pertama, fala taj'alu lillahi andada. Allah Ta'ala sebut, dan jangan kamu jadikan untuk Allah itu yang setanding dengannya. Jangan kau jadikan untuk Allah itu yang standing dengannya. Yang tu bukan information, itu adalah yang kedua tadi, insya'i. Insya'i iaitu suruhan. Jangan kau jadikan Allah serupa dengannya. So ada dua jenis dalil yang diberi di dalam Al-Quran. Contoh yang lain, fala tadribu lillahil amsal. Jangan kau buat perumpamaan untuk Allah ini, apa-apa contoh pun. Jadi kalau kita nak buat contoh kepada Allah Ta'ala nya, kita nak bagi orang faham, kita kena sebut walillahil masalul a'la. Bagi Allah itu contoh yang paling tinggi. Kita nak ajar orang tentang Allah Ta'ala, kita cuba samakan, yang tu tak boleh. Tapi kita kena sebutlah Allah Ta'ala contoh yang lebih tinggi. Okey. Jadi dilarang untuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjadikan Allah Ta'ala sebagai misal. Jadikan apa-apa selain daripada Allah semisal dengan Allah Ta'ala. Okey. Tapi ada satu kisah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah dengar lah, maknanya Rihlah Ibn Battutah. Rihlah Ibn Battutah ni, dia ada tulis. Dia tulis ketika mana dia sampai di Damsyik, di Syria. Ibn Taymiyah ni duduk di Syria, di Dimashq. Dia mengajar di masjid Dimashq. Dia kata dia nampak Ibn Taymiyah naik ke mimbar pada hari Jumaat, sedang menasihatkan manusia. Lalu ketika mana dia cakap Allah Ta'ala, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia, kanuzuli hadha, macam mana aku turun ni. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, betul tak tuan-tuan? Allah Ta'ala turun ke langit dunia, betul, ada hadis. Tetapi orang Ibn Battutah kata, Ibn Taymiyah tambah, seperti mana aku turun ni. Lalu Ibn Taymiyah pun turun satu anak tangga mimbar. Jadi ini perbuatan apa? Tamsil ni tadilah, tamsil. Jadi ramailah tuduh Ibn Taymiyah memisalkan Allah, ataupun perkataan yang dia orang pakai, tashbihkan Allah, menyerupakan Allah dengan dirinya. Allah Ta'ala turun macam mana aku turun mimbar ni. Okey. Jadi ini satu perbahasan yang macam mana kita nak jawab, ada dalam kitab Rihlah Ibn Battutah. Jadi ulama dah cek balik lah. Jadi kisah ni sebenarnya bohong. Sebab Ibn Battutah dia kata bila dia sampai Dimashq, dia sampai pada 9 Ramadan tahun 726 Hijrah. Dia cakap 726 Hijrah. Tapi Ibn Taymiyah waktu tu, Ibn Taymiyah sebenarnya Ramadan, Sya'ban, sebelum daripada Ramadan tu Sya'ban, Ibn Taymiyah dah dipenjarakan sebenarnya. Ibn Taymiyah dipenjarakan 726 sampai 728 dia meninggal di penjara. Jadi macam mana Ibn Battutah nampak orang naik di atas mimbar? Jadi ulama pun banyak komen pasal kitab Rihlah Ibn Battutah ni tadilah. Dan dia cakap banyak fakta yang pelik-pelik pun ada. Jadi sebab dia ada tulis macam tu kan. Jadi orang cek balik lah. Semua cerita dia orang cek balik lah. Ada yang ni banyak lah. Lepas tu Ibn Taymiyah pula, hujung-hujung hayat dia di Masjid Dimashq tu, dia ni dah tak berdiri dah. Dia duduk di atas kerusi. Dia dah tak larat nak berdiri. Jadi macam mana Ibn Battutah boleh nampak dia berdiri dan siap tunjuk pula macam mana saya turun tangga ni kan, macam mana pula dia duduk atas kerusi. Jadi cerita tu lah. Jadi nak kata Ibn Taymiyah tashbihkan kisah ni, tak
kisah ni tak betul lah. Kisah ni kira macam tipu lah. Ibn Battutah pun terkenal, dia ambil cerita orang dia tak seperti Ibn Khaldun. Ibn Battutah kadang-kadang dia ambil dia mungkin pergi dekat pelabuhan dia sampai di Dimash tu, sampai dia tak sampai pun dia berhenti beberapa bulan, dan dia ambil cerita-cerita orang dia pun mungkin sambung jalanan balik. Jadi dia kumpul cerita atas cerita kan. Jadi mungkin dia terambil cerita itu kisah daripada musuh Ibn Taymiyah. Okey, itu maksud tamsil tadi tuan-tuan. Jadi tak boleh nak kata Ibn Taymiyah mentamsilkan ataupun mentashbihkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalil aqli pula. Dalil aqli pula, apa yang menyebabkan kita tak boleh nak memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk? Yang pertama, muka surat 92, kami katakan dalam keadaan apa pun memisalkan antara Khalik dengan makhluk adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tak mungkin ada yang sama. Seandainya di antara keduanya tidak terdapat perbezaan kecuali hanya pada dasar wujudnya adanya, nescaya hal itu sudah cukup. Hal itu kerana adanya Khalik pencipta adalah wajib, kerana dia adalah azali dan abadi, sedangkan adanya makhluk adalah mungkin, didahului ketiadaan dan diakhiri dengan kefanaan. Okey, yang ni dia cuba bagi hujah secara akli. Kenapa kita tak boleh nak samakan Allah dengan makhluk? Sebab tak mungkin sama Allah dan makhluk. Yang kedua, kita menemukan perbezaan besar antara Khalik dan makhluk pada sifat-sifat dan perbuatannya. Dalam sifat-sifatnya, Allah maha ataupun Allah dapat mendengar semua suara meskipun ia samar dan jauh, dan meskipun di dasar lautan, Allah Subhanahu wa taala pasti mendengarnya. Siapa yang suara dalam lautan ni? Siapa tuan-tuan? Suara Allah Taala ni boleh dengar semua suara, sampai dalam lautan pun boleh dengar. Suara Nabi Yunus, tuan-tuan, suara Nabi Yunus, wa dhannun iznada rabbahu, dan Zannun, orang yang ditelan oleh ikan nun, ikan paus tu, dia doa apa kepada Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam perut, fi zulumat, iaitu kegelapan laut. Laut ni kalau kita turun bawah dia makin gelap. Jadi kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan perut ikan, Allah Ta'ala boleh dengar. Jadi tentulah pendengaran Allah tak sama dengan pendengaran kita. Satu lagi contoh, iaitu kisah, nama sahabiat ni Khawlah bintu Sa'labah. Khawlah bintu Sa'labah terkenal di dalam sejarah tentang dia bertekak dengan suami dia. Suami dia zihar dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah apa ni? Al-Mujadilah, suratul Mujadilah ataupun Mujadalah, dua-dua boleh sebut. Allah Ta'ala sebut, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan, ataupun yang tujadil ni, dia macam bantah Nabi ni. Dia bantah kan. Jadi kita dengar pun, perempuan ni bantah Nabi dia bertekak dengan Nabi lah, tujadil dia bertekak dengan Nabi. Wa tashtaki ila Allah, dia bertekak dengan Nabi tentang suami dia. Suami dia, sebab suami dia buat zihar dia. Wa tashtaki ila Allah, lepas tu dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perbualan kamu berdua. Allah dengar perbualan kamu berdua. Jadi Allah Ta'ala ni, kalau kita bercakap macam ni, kita tahu Allah Ta'ala dengar. Tapi bila kita balik rumah, kadang-kadang kita rasa Allah tak dengar. Kita rasa macam cakaplah apa pun, kita makilah siapa pun, anak kita kata Allah tak dengar kot. Allah dengar. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah dengar. Jadi perempuan tu, perbincangan dia suami isteri di dalam bilik tengah malam, Allah dengar. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Itulah pendengaran Allah tidak sama dengan kita. Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia baca ayat ni, dia kata segala puji bagi Allah. Isteri Nabi, dia dengar ayat ni, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Aku berada di kamar, sebahagian dari perkataannya tidak aku ketahui. Allah mendengarnya sementara dia
Allah mendengarnya sementara dia bersemayam di atas arasy-Nya. Padahal antara dia dengan perempuan tersebut terbentang jarak yang jauhnya hanya diketahui oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala maha mendengar. Okey, ketiga, kenapa kita tak boleh nak bandingkan? Kita mengetahui kita tak boleh bandingkan Allah dengan makhluk. Allah ini kita mengetahui bahawa Allah berbeza dari makhluk dengan zatnya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi luasnya kursi Allah itu langit dan bumi. Langit ni pun kita tak dapat nak, dahsyatnya besar tuan-tuan. Kita duduk di galaksi nama dia Milky Way. Milky Way nama kita punya galaksi ni. Bima Sakti cikgu, saya pun okey. Bima Sakti yang di dalamnya ada bilion planet. Dalam ni pun ada bilion planet. Lepas tu ada lagi bilion galaksi macam galaksi kita ya. Allah besarnya. Jadi kita nak cakap kursi Allah itu luasnya langit dan bumi. Subhanallah. Okey, jadi kita tak boleh nak bandingkan. Yang ketiga, kita tak boleh nak bedakan sebab sangat beza. Dan yang keempat, kita menyaksikan bahawa muka surat 93, keempat, kita menyaksikan banyak hal pada makhluk yang sama dari segi nama tapi berbeza secara substantial. Yakni dia tak sama. Manusia pun berbeza pada sifat mereka. Orang ini penglihatannya kuat sedangkan yang itu lemah. Kita tak boleh nak beza. Makhluk dengan makhluk pun beza. Macam mana makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti dekat situ dia punya hujah tentang tamsil ni tadi. Okey. Jadi kat belakang ni muka surat 94 dia ada timbulkan beberapa keraguan. Timbulkan keraguan. Yang pertama dia kata, jika ada yang berkata sesungguhnya Nabi SAW menyampaikan kepada kita hadis-hadis yang samar, iaitu mutasyabih kepada kita, apakah itu tamsil ataupun bukan? Okey, contoh Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kamu semua ini akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan pada malam al-badr. Bulan ni bila dia penuh, bulan bila penuh dipanggil badar. Bulan penuh panggil badar. Lailatul badr maknanya malam bulan penuh, iaitu pada malam 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Biasanya 4 boleh, 5 boleh lah. Bulan penuh tu. Okey. Jadi Nabi kata engkau akan melihat Tuhan kau seperti mana kau akan melihat bulan pada malam al-badr, malam bulan penuh macam tu. La tudammuna fi ru'yatih. Kamu takkan bersesak-sesak nak tengok. Kamu takkan susah. Tudammun maksud yang pertama adalah kamu tak susah nak nampak. Maksudnya nampak lah. Kan kalau kita tengok anak bulan kan, aduh ke tidak ni, nampak aduh kan. Tak nampak kan. Tapi kalau bulan penuh, semua orang nampak. Tak susah lah nak tengok. Itu maksud yang pertama, la tudammuna. Dan yang kedua, maksud dia tak ada, kita boleh nampak tu tanpa kalau kita nak susah tepi. Itu maksud dia. Tepi saya nak tengok. Maksudnya mungkin ada orang blok kita nak, tak payah. Nabi kata la tudammuna. Kamu takkan bersesak-sesak ataupun tak susah nak tengok tu. La tudammuna fi ru'yatih. Okey. Jadi hadis ni menyebabkan kita rasa Nabi menyamakan Allah Taala dengan apa tuan-tuan? Dengan bulan, kan? Jadi macam mana? Jadi yang pertama sekali, ini kata tak boleh tamsil, tapi tamsil. Nabi pun tamsil. Tak tuan-tuan. Yang ni kita kena faham, apa yang Al-Quran ajar tak mungkin berbeza dengan apa yang Nabi ajar. Tak mungkin. Okay, jadi kalau kita rasa bondo ni, tengok ni, kita baru jumpa 1, 2, 3 hadis, kita rasa tengok ni, yang tu adalah berdasarkan ilmu kita. Mungkin maksudnya ilmu kita masih tak boleh lagi. Kita tak boleh nak judge sebab ada ribu hadis yang kita tak tengok lagi. Okey. Itu jawapan secara umum lah. Jawapan yang secara terperinci, muka surat 95 tu, maksud dia, Nabi bukan menyamakan Allah Ta'ala dengan bulan. Tak.
Kamu akan melihat, kamu semua akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan. Bukan Tuhan kamu dengan bulan tu yang Nabi samakan, tetapi Nabi samakan apa? Kamu akan melihat macam mana kamu melihat dengan melihat. Nabi tak samakan Tuhan dengan bulan. Itu kena faham tuan-tuan. Jadi ulama faham yang Nabi samakan adalah kamu semua, kita semua nanti akan tengok macam ni lah kita, bukan yang dilihat itu. Al-mar'a dia panggil, bukan yang dilihat itu yang kita samakan. Okay, itu yang pertama. Itulah jawapan jelas. Kalau kita faham yang tu, jelaslah. Itulah maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, muka surat 96. Yang kita Arab cuba cari ni. Innallaha khalaqa Adama ala suratih. Okey, dia bagi dia bagi masalah yang kedua pula. Innallaha khalaqa Adama ala suratih. Nabi sebut sesungguhnya Allah telah mencipta Adam ala suratihi, di atas bentuknya, dalam bentuknya. Allah Ta'ala cipta Adam ini ala suratihi. Allah cipta Adam dalam bentuknya. Jadi macam mana kita nak faham ni? Kalau kita dengar hadis ni, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam dalam bentuknya. Jadi macam orang akan faham kadang-kadang, maksudnya Nabi Adam itu bentuknya Allah Ta'ala. Yang tu ke maksud dia? Tak, tuan-tuan. Sebab ada dalil yang lebih jelas. Laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan apa-apa. Jadi tak mungkin hadis ini lawan balik Adam bentuk dengan Allah Ta'ala. Tak mungkin. Jadi yang difahami adalah dia macam, dia panjang dia tulis ni, tapi dia kesimpulan dia macam ni lah. Makna kalau kita cakap rumah tu saya yang design, kan, itu adalah my design. That house is my design, kan? Kita yang, jadi Allah cipta Adam atas dia yang bentuk, dia bukan bentuk. Adakah rumah tadi yang kita cakap my design tadi, that is my design, adakah design rumah tu macam bentuk kita? Taklah. Jadi itu maksud ala suratih. Itulah kalau saya baca yang Indon ni, dia macam berpusing-pusing sikit. Okey, ada pula kalau kita boleh faham satu lagi. Nabi sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya rombongan pertama yang masuk syurga adalah dalam bentuk rembulan. Inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar. Kumpulan yang pertama akan masuk syurga nanti, mereka itu dalam bentuk bulan. Adakah kita faham yang masuk tu semua akan tukar bentuk dia jadi bulan? Tak, kan? Dia akan bentuk dalam keceriaannya macam bulan. Orang suka kan, orang bercinta kan suka tengoklah rembulan ini, kan? Kita rasa happy, kan? Kita nak tengok bulan. Macam itulah bentuk orang yang masuk syurga nanti. Jadi kalau kita boleh faham maksud hadis tu, kita bolehlah elakkan kekeliruan tu. Okey, ada berapa lagi kekeliruan? Kita bacalah kekeliruan. Okey, seterusnya ada kekeliruan pada muka surat 98 lagi. Allah Ta'ala sebut wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan padanya sebahagian daripada ruh aku. Allah Ta'ala apabila diciptakan Adam, dia kata aku tiupkan pada Adam itu min ruhi, daripada ruh aku. Okey, jadi kita nak faham macam mana ni. Adakah Adam memiliki sebahagian daripada ruh Tuhan? Ayat ni pun jaga-jaga tuan-tuan. Kadang-kadang kalau dia salah faham ayat ni, yang bawa yang nak khabar tadi, bila ditiupkan ruh Tuhan dalam Adam juga sebahagian daripada Tuhan. Yang inilah yang nak bawa. Inilah ideologi, salah satu dalil kelompok yang kata Nur Muhammad ni tadi. Manusia ada ruh Tuhan tu tadi, sebahagian daripada ruh Tuhan. Jadi manusia ni semua sebenarnya adalah akan bergabung balik jadi Tuhan. Ini salah satu dalil dia. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan padanya daripada ruh aku. Tapi bukan itu maksud dia. Bukan Adam itu Allah Ta'ala ambil sebahagian ruh dia bagi dekat Adam, tak. Dia ciptakan ruh yang lain. Yang tu maksud dia. Wa nafakhtu fihi min ruhi.
Okey. Walaqad khalaqnakum summa, okey, Allah Taala juga sebut walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adam. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, lalu kami bentuk tubuh kalian, kemudian kami katakan kepada malaikat bersujudlah kalian kepada Adam. Jadi Allah Taala dia apa, kita jangan faham Allah Taala cipta Adam ataupun Allah Ta'ala tiup kepada Adam itu sebahagian ataupun bentuk diri dia ataupun sebahagian daripada diri dia, bukan. Dia cipta benda yang baru. Okey. Surat 98 yang di bawah tu, 98 penyandaran bentuk kepada Allah adalah sebagai pemuliaan baginya. Seolah-olah Allah benar-benar memerhatikan bentuk tersebut. Jadi Allah Ta'ala ni apabila dia kata aku tiupkan sebahagian daripada ruh aku, ataupun aku bentukkan dia, Allah Ta'ala bentuk Nabi Adam di atas bentuknya. Allah sandarkan Adam itu, bentuk itu ataupun ruh itu dengan diri dia. Maksud dia Allah membesarkan Nabi Adam itu. Contoh, Allah Ta'ala banyak je sebut benda ni di dalam Al-Quran. Ataupun contoh yang kita sebut Kaabah. Kita sebut nama lain bagi Kaabah apa? Baitullah, rumah Allah. Apa maksud dia? Rumah Allah, kita muliakan tempat itu. Contoh yang lain, unta Allah, naqatallahi wa suqyaha. Naqah, ketika Nabi Zakaria, Nabi Saleh yang unta tu, naqatallah, hamba Allah. Jadi bila dia sandarkan itu, bukan maksud dia sebahagian daripada Allah, tetapi dia maksud memuliakan benda tu. Contoh lain, Nabi sebut afdalus siyam ba'da ramadana syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram. Puasa yang terbaik pada bulan selepas Ramadan, bulan Allah al-Muharram. Kenapa dinamakan bulan Allah Muharram? Yang lain tu bukan bulan Allah ke? Yang lain tu juga bulan Allah, tetapi dinamakan bulan Allah sebab Muharram dimuliakan. Itu maksudnya, bulan Allah. Okey, itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan apa kita bincang ni, tuan-tuan. Ini adalah macam kita punya dipanggil masalah bila kita kata jangan tamsil, tapi dalam dalil pun ada tamsil ni. Jadi itu kita nak clearkan. Bukan tamsil tu. Maknanya kalau Allah sandarkan dengan diri dia, bukan tamsil, bukan samakan dengan diri dia, tetapi ini maksud dia memuliakan. Okey, habis tentang tamsil. Surah Al-Lillahi andada. Okey, ada satu isu lagi. Okey. Perkataan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, 4 yang saya sebut tu. Kita beriman dengan Allah seperti mana dia sifatkan diri dia, dan seperti mana Rasulullah sifatkan Allah Ta'ala, tanpa tahrif. Perkataan yang pertama tahrif, yang kedua ta'til, kita tolak. Tahrif ubah, ta'til tolak, takyif membagaimanakan, dan yang keempat tamsil. Syekhul Islam pilih tamsil, dia tak pilih tashbih. So ada isu. Kenapa Syekhul Islam tak pilih tashbih, tanpa tashbih? Tapi dia tak sebut tashbih, dia sebut tamsil. Jadi kita nak tengok perbahasan itu pada muka surat muka apa ni? 99 di bawah tu. Okey, kita sering melihat kata-kata tashbih di buku-buku yang kita baca. Memang kalau kita baca buku-buku akidah, kalau dia nak kata orang itu kafir, dia akan kata orang ini mentashbihkan Allah. Tapi Syekhul Islam tak pilih perkataan tashbih. Penulisnya mengatakan tashbih, padahal maksudnya adalah tamsil. Kadang-kadang orang confuse, dia sebut tashbih, tapi sebenarnya dia nak masukkan adalah tamsil. Manakah yang lebih baik, mengungkapkan dengan tamsil ataupun tashbih? Kalau tashbih baik, lebih baik Syekhul Islam kata tanpa tashbih. Tapi Ibn Taymiyah tak kata tashbih, dia kata tamsil. Lalu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, kami katakan tamsil lebih baik kerana pertama, tamsil adalah perkataan, tamsil datang daripada perkataan misl, datang daripada ungkapan Al-Quran. Apa ayat dia? Laisa kamitslihi syai'.
perkataan tamthil tu daripada kamithlihi tu. Jadi perkataan ni diambil daripada Al-Quran terus. Allah tak sama dengan sesuatu. Ibn Taymiyah buat matan pula tanpa menyamakan. Jadi dia pakai perkataan yang sama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tashbih menurut sebahagian orang berarti menetapkan sifat-sifat. Oleh kerana itu mereka menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai musyabbihah. Jadi tak boleh guna tashbih, sebab tashbih ni sebahagian orang faham dia letakkan sifat. Ada orang tak faham, ada orang faham tak meletakkan sifat. Ada yang faham dia letakkan sifat. Jadi kalau dia faham letakkan sifat, kita tak boleh nak tolak tashbih sebab kita menetapkan sifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kata tanpa tashbih, tak boleh dah, sebab ada tashbih yang letakkan sifat. Faham tuan-tuan? Dia tulis macam ni, saya baca lah. Kan? Tashbih, so perkataan tashbih nak bagi tahu kat sini tashbih tak betul sebenarnya. Sebab tashbih, kita kalau ikut perkataan tashbih itu sebenarnya kita juga mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tashbih kan, maknanya Allah Taala wujud, kita pun wujud. Tapi sama tak? Tak sama. So yang tak sama tu maksudnya tamthil. Itu tamthil. Okey, faham itu tashbih. Jadi ketiga, menafikan tashbih secara mutlak tidaklah benar kerana tidak ada dua zat atau sifat kecuali di antara keduanya terdapat kesamaan. Mesti ada persamaan juga. Okey, tak apa, yang tu kita dah cerita yang tadi. Mendengar memiliki. Ketiga, okeylah. Jadi ada tiga hujah tadi Jadi nak bagi tahu dekat sini tashbih ataupun tamsil tadi lebih tepat daripada kita pakai tashbih. Okey, ini mengaji bahasa Arab sikitlah. Okey, settle tentang tamsil hari ni tuan-tuan. Jadi kita dah 4 minggu kita dah lalu tahrif, 1 minggu kita belajar ta'til, 1 minggu kita belajar apa lepas tu apa? Takyif, 1 minggu, dan yang ni yang keempat tamsil. Habislah minggu ni kita belajar. Jadi saya tak masuklah matan yang baru ni. Masuk matan baru ni dia jadi lagi panjang lah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tuan-tuan? Ya. Tanya soalan buat ke topiknya. Dia datang jadi kita katalah ni bukan kita panggil, kita akan cari pemimpin. Contohnya kalau kita cari pemimpin, kita dah tahu lah kan Islam tak Quran pemimpin, kita nak sunnah betul tak Islam betul lah. Tapi kita kalau kita selama ni kita dah bertahun hidup, kita dah tahu yang itu contohlah sikit dia jadi pemimpin, dia tidak berlandaskan Islam, tapi kita masih sokong dengan Islam. Adakah kita yang sokong itu senang dengan bosor yang dia buat? Okay, right. Jadi soalan akak tadi adalah kita rasa dia ini tidak melaksanakan agama, ataupun dia menolak sebahagian daripada agama, lalu kita pilih juga untuk dia, nak undi juga dia, adakah kita menanggung dosa yang dia buat? Tuan-tuan, yang pertama sekali, memilih daripada awal itu konsekuensi ataupun akibat setelah kita pilih. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahulah, tak ada lagi pemimpin yang kita pilih setakat hari ini yang tak melaksanakan Islam. Semua melaksanakan Islam. Semua kalau ikut dia punya tu, semua laksanakan Islam. Cuma mungkin tak menyeluruh, tapi semua laksanakan Islam. Tak ada yang tak laksanakan Islam. Jadi jangan kita rasa yang ni tak Islam, kita ya Islam, tak. Semua setakat ni melaksanakan Islam. Okey. Yang keduanya, adakah memilih tadi dari awal lagi, kalau kita tahu pilihan kita ini akan menyebabkan ada benda-benda buruk yang akan berlaku, ya, kita memang tanggung. Kita sekali, kalau kita pilih dia ni, contohlah, ini tak ada kaitan, dan kita pilih, kita akan selamatkan beberapa orang daripada kes mahkamah. Contohnya, kalau dia menang, dia tidak akan didakwa. Dia belum bersalah lagi, tak. Kita belum tentu mana-mana pihak bersalah, tak. Kita tak tahu. Tapi dia akan lepas daripada kes-kes tertentu. Kita undi juga dia. Jadi kita menanggung dosa tu. Man sanna fil Islam, Nabi SAW sebut, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha. Siapa yang start dengan benda yang salah, dia akan tanggung alaihi wizruha. Dosa pertama sekali you pilih sebab apa? Wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah.
Dan menyebabkan bila dia menang tu, orang lain pun rasa tak takut nak buat khianat, kan? Jadi dia menanggung semua dosa itu. Memang ada konsekuensi. Tetapi adakah kita dihukum disebabkan kejahilan? Tak. Tapi kalau kita dah tahu, kita buat juga, itu salah kita. Tuan-tuan, jadi kita pilih di atas dasar kebaikan yang akan, supaya kita pun, dan bukan orang yang menanggung dosa ya. Kalau kita pilih dia baik dan dia melaksanakan kebaikan, kita juga dapat pahala tu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu fa'alaihi ajruhu. Dia dapat pahala. Okey. Yang tu berkenaan dengan itulah pilihan politik ni, tuan-tuan. Saya pun tak ni, wallahu ta'ala alam. Tapi nak kata tak buat mana-mana agama ni, buat agama. Kita pun tak boleh nak kata, sebab contoh RUU ke apa kan, bila dah naik sekarang ni pun tak boleh nak buat. Nampak dia ada susah sikit nak buat kan. Kita nak kata orang dulu tak buat ke, orang sekarang tak buat ke, tu kan ada masalah di Malaysia. Jadi kita pilih itu di atas, jangan dia merosakkan masalah, dia menambah masalah ataupun merosakkan lagi negara kita. Tuan-tuan susah cakap politik ni, marah orang, masam muka orang tuan-tuan saya bukan politik, saya bukan tuan-tuan maknanya saya bercakap tu atas agama di atas politik. Jangan kata politik di atas agama, tak. Agama di atas politik bawah. Politik ni hanya benda nak uruskan orang, agama atas lagi. Agama, bagaimana kita nak masuk syurga. Politik menguruskan urusan dunia kita je. Wallahu ta'ala alam. Harap-harap tak ada soalan lah berkaitan politik. Sebab saya pun itu saja yang saya tahu, tuan-tuan. Saya memang tak tahulah. Kalau tak ada, masuk dah kot isyak kan? Masuk dah. Okay. Jadi kita tamatkan dulu. Nasallallahu ta'ala yang fa'ana bima sami'na wa iyaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.